Hai, Assalamualaikum. Uh, Hari ni saya nak bercerita pasal terperangkap. Ada tak sesiapa yang pernah terperangkap dalam kesamaran? Maksudnya ialah kadang-kadang kita ni rasa dibebani dengan sesuatu dan kita rasa apakah jalan keluarnya. Ada juga yang berniaga makanan. Sebenarnya apabila mereka tidak dapat menguasai bisnes yang mereka buat, dia akan jadi masalah. Biasanya benda ni berlaku dengan tukang-tukang masak yang kita bekerja lah. Kalau kita berniaga sendiri, kita masak sendiri, kita jual sendiri, tidak ada masalah sangat. Tetapi yang berlaku ialah apabila kita nak memulakan sesebuah restoran, kita hire tukang-tukang masak yang memang memiliki kemahiran-kemahiran tertentu dan kita membayar gaji mereka dengan apa yang mereka ada. Lalu apabila ada rasa tidak puas hati tentang sesuatu kerja ataupun sesuatu keputusan, itu menyebabkan mereka ugut kita untuk berhenti. Apakah yang patut kita lakukan? Ramai yang saya rasa yang pengusaha-pengusaha kedai makan mengalami masalah ini. Jadi apabila mereka mengugut nak berhenti, kemudian mereka bila mereka berhenti, menyebabkan bisnes itu tidak boleh dijalankan seperti biasa. Jadi nak tak nak, dia terpaksa mengalah dan mengikut apa kata tukang masak ataupun partner mereka yang memang mempunyai kemahiran memasak. Ada tak? Okay. Jadi apa yang patut kita buat? Sebenarnya ini kena faham lah. Apabila kita memulakan bisnes, ini adalah bisnes kita. Kita nak bisnes itu berjalan lancar, tenang, kita tidak mahu masalah walaupun masalah akan datang. Tapi macam mana cara kita mengatasinya? Saya selalu menganggap perkara-perkara begini ialah virus yang ada dalam bisnes kita. Jadi kalau saya, dalam kedudukan saya sedikit bernasib baik kerana semua resepi, menu, semua itu adalah saya develop sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya hire tukang masak yang memang ada pengalaman 15 tahun, 20 tahun sekalipun, mereka kena ikut apa yang saya buat. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana saya telah memulakan usaha itu selama berbelas tahun. Jadi mereka tidak boleh ubah resepi, mereka tidak boleh mengatakan bahawa okey, kalau campur benda ni lebih baik. No. Sebab apabila kita memulakan, kita dah buat food tasting, kita dah dapat result dengan apa yang kita buat. Jadi kalau tukang masak itu dia nak ubah dengan apa yang kita dah bagi, dia kena ambil masa bertahun-tahun lagi untuk proof yang dia punya produk itu boleh diterima. Itulah hakikat yang kita perlu tahu sebagai owner bisnes. Jadi kalau kita terperangkap dalam keadaan macam ni, macam mana nak buat? Staff tu nak berhenti, ni nak berhenti, kemudian tinggal kita terkanting-kanting. Tuan-tuan, satu perkara yang saya nak kena buat, nak bagi tahu semua orang. Kita mencari rezeki, kita mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Kadang-kadang kita terpaksa buat keputusan. Saya pernah berlaku dalam bisnes saya, di mana apabila saya datang ke kedai, saya rasa saya tak suka tengok muka dia. Sebab adalah benda-benda yang mereka buat. Kemudian saya panggil meeting semua, saya bagi satu perkara je, iaitu kepada sesiapa yang tak puas hati dengan kerja, dengan apa, di antara dua option, sama ada saya berhenti atau dia berhenti. Itu saya bagi pilihan pada dia. Bukan saya bagi pilihan pada saya. Saya bagi pilihan pada dia, sama ada dia berhenti atau saya berhenti. Tetapi adakah saya yang akan berhenti? Jadi faham-faham sendirilah. Jadi kalau kita mengalami masalah macam ni, kita terperangkap dalam situasi yang kadang-kadang sangat sulit sebenarnya, sangat sulit untuk kita selesaikan, jawapan saya, kita buang dia. Kita buang, kita bina baru, kita cari staff baru. Itu yang tak dapat ni elak. Sebab kalau kita ambil dia, kemudian kita nak perlukan khidmat dia, tiba-tiba dia nak menguasai, dia sangat tidak wajar. Memberi pendapat, memberi itu okey, sebab kita sebagai seorang leadership, kita kena firm. Kita meraihkan pendapat, meraihkan penambahbaikan, tidak ada masalah. Tetapi kalau ianya menyebabkan hati kita berbolak-balik, dia akan menjadi masalah. Sebab sebenarnya kita, kalau kita ikut istilah-istilah buku-buku bacaan, kita ialah magnet
magnet duit itu sendiri, magnet yang hasil. Kalau kita hati kita tak best, biasanya sale kita pun takkan best. Jadi kita kena pastikan bahawa kalau untuk dapatkan sale yang best, semua suasana tu best, hati kita best, kita datang seronok, kita nak meniaga, staff-staff datang bekerja dengan elok, dengan semangat. Kalau nak datang berkira-kira, aku kerja buat ni je, aku tak boleh buat benda tu. Sedangkan kita hire mereka untuk membantu kita menyelesaikan masalah tu. Tetapi kalau dia berkira mengatakan bahawa ini bukan kerja dia, ini bukan kerja dia, siapa nak buat kerja tu? Takkanlah kita juga. Begitulah perkara-perkara, masalah-masalah yang dihadapi oleh ramai peniaga-peniaga kedai makan, restoran. Dan inilah sebenarnya yang menyekat kita untuk terus berkembang. Kadang-kadang memang kita dah mempunyai melihat bahawa kita dah boleh berkembang dengan bisnes yang kita buat, tetapi kerana halangan-halangan untuk mendapatkan pengganti kita di tempat itu menyebabkan kita susah. Sebenarnya setiap owner kedai makan, restoran atau siapa-siapa yang mempunyai matlamat untuk pergi lebih jauh, mereka nak duplicate diri mereka. Mereka memang bagi soul heart dalam bisnes tu, tapi untuk menjaga outlet kedua, ketiga semua, mereka perlu cari orang untuk duplicate, untuk memerhati, untuk memastikan bahawa outlet baru yang mereka banner itu nanti akan sukses seperti yang pertama. Sebab sebenarnya walaupun kita sukses di yang pertama, belum tentu sukses di yang kedua dan ketiga dan keempat. Belum tentu. Itu hakikatnya. Tak mungkin dah. Kalau kita katalah outlet pertama tadi, kita buat bisnes, kita dapat sale 1000 lah contoh. Kemudian kita akan buka nombor 2, kita akan dapat 1000 lagi contoh. Nombor 3 1000. Dia tidak macam tu. Dia bisnes makan ni, walaupun produk yang sama, marketing yang sama, rasa yang sama, result dia akan berbeza di setiap tempat. Ini kita panggil rezeki lah pula. Dia bergantung kepada kapasiti tempat itu, ramainya penduduk di sekitar, semua tu dia ada memainkan faktor-faktor. Jadi sebab apa tu, kalau siapa-siapa yang nak buka outlet, kaji, study balik berapakah sale yang kita target pada setiap bulan untuk memastikan bisnes tu survive. Jadi apabila kita buka satu tempat baru, kita kena pastikan bahawa dalam 3 bulan ataupun 4 bulan, 5 bulan kita sudah boleh berdikari. Sebab kita tidak boleh bila kita buka nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita masih bergantung untuk membayar sewa ataupun overhead cost yang lain daripada outlet kita pertama. Jadi kebanyakan yang berlaku, ramai yang berlaku ialah apabila dibuka 2, 3, yang ini tak dapat menampung, yang ini tak dapat menampung, jadi yang diambil yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi dia kena top up. Jelas kalau semua kedai dia jadi macam jadi pening. 3 kedai sale dia sama dengan 1 kedai. Sebab tu sangat bahaya. Ada juga kadang-kadang sahabat-sahabat, adik-adik saya mesej, dia kata, okey Abang Din, nak buka outlet, saya tak benarkan lagi. Saya kata no, belum sampai masanya. Tapi semalam ada yang mesej, dia kata, Abang Din, saya nak buka satu lagi. Okey, saya tengok, okey, bagi report sale, dia bagi tu sale dia kata, okey, go ahead, jalan, buka seterusnya. Sebab you dah capai you punya, bukan shilling lah, dia boleh pergi lagi, tapi dia dah boleh untuk buka next. Jadi untuk yang terperangkap tadi, buat decision, kita datang, kita nak enjoy, kita nak cari duit dengan tenang, kita boleh share rezeki itu. Kalau ada siapa-siapa, staff kita atau siapa-siapa yang mengganggu, yang menjadi toksik di sekeliling kita, kita cuba nyah dia secara segera. Jangan biarkan dia bersarang yang menyebabkan kita tidak seronok berada dalam bisnes yang kita buat. Okey? Moga dapat sesuatu. Assalamualaikum.